Majlis pada malam ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita akan sambung lagi pelajaran kita, iaitu menyambung lagi ayat yang ke-10 daripada surah Luqman. Saya akan bacakan daripada awal ayat surah Luqman, kemudian kita sambung baki ayat yang kita tak selesaikan minggu lepas, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. Sadaqallahul azim. Kita sambung dari kita mulakan daripada awal ayat dulu, ya. Khalaqa maknanya dia telah mencipta. Dia tu siapa? Allah. Huwa tu ialah Allah. Mana maf'ul bihnya? As-samawat. Sepatutnya maf'ul bih baris atas, tetapi jamak muannas salim tidak wujud baris atas, maka digantikan baris atas dengan baris bawah. Khalaqas samawat maknanya dia, iaitu Allah, telah mencipta langit-langit. Okey? Yang sebenarnya lebih senang untuk orang Melayu terjemahkan tarawunaha dulu. Tarawuna, apa makna tarawuna? Kamu melihat. Ha-nya, iaitu langit-langit tersebut. Dengan ghairi, dengan tanpa amadin, dengan tanpa tiang-tiang. Okey, maknanya kamu melihatnya, iaitu langit, dengan tanpa tiang. Macam tu kita senang nak kembalikan tarawunaha. Ha itu kembali kepada as-samawat, ya. Okey. Dalam Al-Quran kadang-kadang kita jumpa ganti nama untuk as-samawat ini, ya. Ada hunna, kadang-kadang ada ha. Jadi dua-dua tu kadang-kadang Allah gunakan muannas mufrad sebab dia dikira jamak yang tak ada akal, iaitu jamak untuk benda. Kadang-kadang digunakan hunna kerana dia jamak salim. Okey, jadi maknanya jangan keliru kalau dua-dua penggunaan tu ada, ya.
Okey. Kemudian kita telah membincangkan perkataan seterusnya, iaitu wa. Alqa, dia telah. Sebab ni fi'il madhi, ya. Tapi fi'il madhi yang pangkal dia ada alif ni, fi'il madhi sifar 2. Af'ala, alqa. Nanti kita akan keluarkan. Dalam ayat ni ada 3 fi'il madhi pattern untuk seperti mana sifar 2, ya. Okey, wa alqa, dia telah meletakkan. Mana maf'ul bih dia? Rawasiya. Tengok, dia memang clear baris atas. Dia iaitu Allah telah meletakkan rawasiya. Apa makna rawasiya? Gunung ganang fil ardi, di atas muka bumi atau di muka bumi. Antamida. An maknanya bahawa atau supaya. Tamida, maknanya tamida, dia bergoncang. Ia iaitu bumi bergoncang, tetapi tafsirnya ialah alla tamida, supaya ia iaitu bumi itu tidak bergoncang. Ada perkataan la yang tidak jelas di situ, kena merujuk kepada tafsir, ya. Makna alla tamida bikum, ada la yang tidak nampak di situ. Kenapa Allah meletakkan gunung ganang di permukaan bumi? Supaya ia, iaitu bumi itu tidak bergoncang. Bukan supaya ia bergoncang. Jadi maknanya kena merujuk kepada penafsiran. Dan para ulama faham, dan orang Arab faham ayat ni ialah supaya ia, iaitu muka bumi itu tidak bergoncang. Bikum, dengan kamu, makna supaya bumi itu stabil, maka Allah meletakkan gunung ganang dan bukit bukau. Kita sambung perkataan yang seterusnya. Kita keluarkan dulu perkataan yang popular. Yang pertama, wa. Ini haraf apa? Haraf ataf. Fi maknanya di dalam. Ha, okey, di, pada atau di dalamnya. Min, haraf apa? Haraf jar. Wa, dan. Okey, haraf ataf. Min, fa. Ini fa ataf. Macam mana nak terjemah fa ataf? Lalu. Ambatna fi, ha, iaitu padanya. Min. Okey, yang lain tu perkataan bukan termasuk dalam perkataan yang popular. Yang popular seperti mana yang ada dalam diagram warna pink, iaitu haraf yang popular ataupun haraf isim popular. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Yang orang Melayu faham dulu apa? Yang orang Melayu biasa guna? As-sama' biasa. Itu orang Melayu yang belajar bahasa Arab lah. Ada tak perkataan yang macam Melayu sikit? Tak ada. Okey, kalau tak ada, maknanya kita tak boleh dakwa dia bahasa Melayu lah. Orang Melayu tak faham kecuali dia biasa belajar bahasa Arab. Banyaklah perkataan yang kita biasa jumpa. Tak apalah. Okey, perkataan yang pertama yang kita nak bahaskan di sini ialah bassa. Bassa ini fi'il apa? Fi'il apa? Madhi. Ya. Kalau fi'il madhi, apa dhamirnya? Cuba tengok ada penambahan apa-apa tak? Buka diagram warna kuning. Tengok berlaku apa-apa penambahan tak? Berlaku penambahan fi'il madhi, hujung tidak ada. Bermakna kalau tidak ada, apa dhamir dia? Huwa. Jadi kita akan dapat terjemahkan huwa apa? Dia fi'il madhi, makna telah. Maka kita lepas tu baru sebut perbuatan dia, iaitu Allah telah apa? Bassa, mengembangkan. Mengembangkan iaitu mengembang biakkan.
Dia telah mengembang. Makna biak. Kan. Okey, mengembang biak. Maknanya beranak pinak lah. Membiakkan. Boleh. Dia telah membiakkan. Boleh. Saya mengembang biak pula Okey, nak lebih ringkas, membiakkan. Tapi ini fi'il madhi yang ada tasydid di hujung. Macam mana kita nak jalankan fi'il madhi yang ada tasydid di hujung? Okey, sekarang ni tuan-tuan boleh buka muka surat 201. Tengok buku kita, muka surat 201. Macam mana akhirnya nanti tuan-tuan akan mudah menjalankan fi'il madhi yang hujungnya ada tasydid. Dah jumpa belum? Muka surat 201. Fi'il madhi yang disebut itu apa? Madda. Sama tak pattern dengan bassa? Sama. Okey, bila tuan-tuan dapat jalankan pattern ini, maknanya ini pun boleh jalan. Okey, mari kita tengok dalam buku tu, cuba jalankan dulu. Huwa madda. Apa makna huwa madda? Dia telah dapat setengah markah. Okey, madda makna memanjangkan. Okey, madda hukum mad tu. Okey, huwa madda. Huma, hum, hiya, huma, hunna. Okey, tengok dal yang bertasydid telah dijadikan dua. Dia bukan jadi madna, tak, madadna. Dua itu makna tasydid tu bermakna dua dal. Okey, semula hunna madadna. Daripada hunna akan senang ke bawah, dia akan mengikut semua madad Okey, anta madatta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu madadna. Okey, kalau tuan-tuan dan perempuan boleh jalankan madda, tuan-tuan boleh jalankan bassa. Okey, cuba jalankan bassa. Okey, cuba. Huwa bassa. Huma, hum, hiya, huma, hunna. Bukan basna, basasna. Sa yang ada tasydid tu jadikan dua sa, satu baris atas dan satu mati. Semula hunna basasna. Apa makna hunna basasna? Apa makna hunna? Mereka perempuan telah membiakkan, mengembang biakkan. Okey, semula hunna basasna. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Selesailah. Itu macam mana nanti untuk kita menjalankan fi'il madhi yang hujung dia ada tasydid. Okey. Mana saya punya tadi? Tak jumpa pula dah. Tantah ada kat telinga. Bawa buku. Wah, buku besar ni Inilah, kadang-kadang nak cari pen tak jumpa kat telinga. Okey, cuba terjemahkan semula. Wabatha. Cuba terjemahkan. Dia, iaitu siapa fa'il di sini? Huwa kembali kepada siapa? Allah telah mengembang biakkan fiha, di dalamnya atau padanya. Nya ni kembali kepada apa? Kembali kepada perkataan yang terdekat yang muannas. Siapa dia? Al-ard.
dia iaitu Allah telah mengembangbiakkan di atas muka bumi, di muka bumi, min kulli, apa makna kulli? Setiap. Kenapa kulli ini baris bawah? Dia terletak lepas haraf jar, dapat setengah markah. Kalau nak markah penuh, bagi tahu saya kenapa dia tidak ada alif lam dan tanwin. Sebab dia mudhaf. Tuan-tuan sensitif je dengan isim, bila dibuang alif lam dan tanwin bermakna dia nak bersandar ke sebelahnya. Tengok syarat dia tak ada alif lam dan tanwin. Dia boleh ditanwinkan, macam kita baca kullun amana billah, kullun. Tapi di sini kulli tak ada alif lam dan tanwin sebab dia jadi mudhaf. Mana mudhafun ilaih? Dabbah. Apa tanda mudhafun ilaih? Tanda mudhafun ilaih baris bawah sahaja. Kalau tak jumpa baris bawah, dhamir yang melekat dengan isim. Kalau kita di sini ada tak? Tak ada. Kalau kita jumpa, kita kata kullu, kulluha, atau kulliha, kullaha, maka ha ni mesti jadi mudhafun ilaih sebab dia dhamir yang melekat dengan isim yang di sebelahnya. Kita boleh cek lah, kullu ini tidak ada alif lam dan tanwin. Okay. Kulli mana apa? Setiap. Dabbah, binatang-binatang yang melata, makhluk-makhluk yang merayap, yang melata. Kita ni termasuk dabbah jugalah sebab merayap. Orang daripada atas tu nampak kita merayap ke bawah ni. Jadi makna dabbah ini semua makhluk-makhluk yang merayap ataupun melata. Diterjemahkan melata. Okay, kalau dalam tafsir dia kata anwa' ad-dawab. Yalah. Okay. Okay, ini dah ada setiap kulli ni. Kulli, ya bang. Makhluk yang melata. Termasuk kita. Tetapi dalam satu tafsir saya dia kata binatang je lah, sebab manusia ni sudah maklum, maknanya kita sudah maklum, kita duduk kat sini. Ada lagi yang dikembangbiakkan, yang dipermudahkan oleh Allah untuk manusia hidup, iaitu binatang-binatang yang melata, yang tak boleh makan pun ada gunanya, yang boleh makan pun ada gunanya. Okay. Okay, kalau dalam ni dabbah ini dalam terjemahan dia katakan binatang-binatang melata. Setengah tafsir kata dabbah ni kita pun masuk. Okey, dabbah ni adalah mufrad ke jamak? Dari segi bilangannya. Jamak. Ya, apa tanda jamak? Okey. Kalau tak kata tak ada tanda, katalah dia tu mufrad. Okey, satu. Kulli ni yang menunjukkan banyak. Setiap dabbah iaitu binatang yang melata. Okey, kalau seekor binatang yang melata, dia panggil dabbah. Gunakan diagram warna hijau. Bilangan, isim dari segi jantina dan bilangannya. Maka jantina dia apa? Muannas ke muzakkar? Muannas. Ikut lain muannas. Okey, seekor binatang merayap dipanggil apa? Dabbah. Dua ekor? Dabbatani ataupun dabbataini. Kalau jamak dia? Dabbatun ataupun dabbatin. Tapi dalam kitab tafsir saya dia tafsir dia dawab. Ad-dawab. Dawab tu jamak taksir kepada dabbah. Dawab. Okey. Dia kata dawab. Ini dipanggil jamak apa? Kalau di sini jamak apa ni? Dawabun.
Ini dipanggil jamak taksir. Sebab itu saya ruangkan kosong untuk jamak taksir. Kalau jamak muannas salim, dia akan jadi dabbatun atau dabbatin. Okey? Dan kalau kita ada kamus, kita boleh rujuk kamus dan kamus akan bagi tahu. Ya, dalam kamus dia akan tandakan tanda jim. Ini teori je ni sebab kamus tak ada. Okey, tanda jim macam ni bermakna dia adalah jamak dan jamak taksir. Jamak muannas salim tak payah dimuatkan dalam kamus sebab ikut kaedah je. Dabbatun dabbatin, muslimatun muslimatin, senang. Tetapi jamak taksir hendaklah diberitahu di dalam kamus sebab tak boleh direka-reka. Dia mengikut apa yang telah kita dengar daripada orang Arab, ya. Itu dipanggil sima'i, apa yang kita dengar. Sama'i, yang kita dengar daripada orang-orang Arab. Okey, semula tuan-tuan terjemahkan wabassa fiha, iaitu di muka bumi, min kulli dabbah, makhluk yang melata atau binatang yang melata, makna dia berkembang biak. Itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ayat tu sempurna di situ. Okey, banyak nikmat-nikmat Allah di sini yang dinyatakan. Pertama, Allah bagi menjadikan langit tanpa tiang. Yang kedua, Allah telah meletakkan gunung ganan dan bukit bukau supaya bumi tidak bergoncang. Dan yang ketiga, dia telah mengembangbiakkan binatang-binatang yang melata di atas muka bumi ini. Kemudian wa maknanya anzalna. Cuba tuan-tuan tengok di sini, fi'il apa ni? Fi'il madhi, ya. Okey, kalau fi'il madhi, bukalah diagram warna kuning fi'il madhi. Ada penambahan hujung dia na, bermakna apa? Apa dhamir sebenarnya? Nahnu, makna nahnu kami. Fi'il madhi telah, maka perbuatan dia menurun. Okey. Kalau huwa, dia jadi macam mana? Kalau ini nahnu anzalna. Kalau huwa, huwa anzala. Cuba tuan-tuan tengok Sefer 2 bunyi macam mana? La. Sefer 2 diagram warna kuning, ya. Sefer 1 sampai 12 fi'il madhi. Sefer 2 bunyi af'ala, betul tak? Okey, maka ini fi'il madhi yang telah berlaku penambahan alif, satu huruf iaitu alif ataupun hamzah, maka punca perkataan dia ialah fa'ala. Di sini anzala, punca perkataan ialah nazala. Kalau nazala sahaja makna dia telah turun saja. Kalau nazala, kalau tambah anzala, maknanya dia telah menurunkan. Kalau bahasa Melayu ada imbuhan mekan. Kalau turun, saya turun tangga. Tapi kalau menurunkan, saya menurunkan barang daripada lori, saya kata. Ya, sebab Allah menurunkan hujan daripada langit. Ya, okey. Boleh tuan-tuan, ini berkait dengan pelajaran kita yang sebelum ni. Ya, fi'il madhi jangan keliru sekiranya ada alif. Sebab ada 6 atau 7 pattern yang fi'il madhi bermula daripada alif. Betul tak? Okey, sebutkan semula Sefer berapa yang bermula pada alif? 2, 6, 7, 8, 11 dan 12. 6 pattern yang masyhur di dalam Quran, fi'il madhi je bermula daripada alif. Salah satunya Sefer 2. Ya, berbeza. Kalau nazala makna turun, kalau anzala
menurunkan, telah menurunkan. Ya, dua-dua fi'il madhi juga. Tapi ini ada imbuhan me dan kan. Okey, tapi tak boleh pasang semua perkataan. Ya, boleh pasang satu-satu macam ni. Tengok. Okey, cuba tuan-tuan jalankan fi'il madhi di sini. Huwa anzala. Boleh guna diagram warna kuning, fi'il madhi, kolom fi'il madhi. Huwa anzala. Huma. Hum. Hiya. Huma. Anzalata. Hunna. Anta. Antuma. Antum. Anti. Apa makna anzalti? Apa domernya? Anti. Apa makna anti? Engkau perempuan telah menurunkan. Semula anti anzalti. Antuma. Antunna. Ana. Nahnu. Ini ayat yang kita sedang baca. Nahnu anzalna, makna kami telah menurunkan. Fa'il dia siapa tuan-tuan? Fa'il dia siapa? Okey, kalau dalam kitab-kitab ni kitab-kitab Arab dia akan kata na ni. Na ni makna apa? Makna nahnu lah. Kembali kepada nahnu jugalah, makna kami. Kami ni siapa? Allah dan kerajaannya. Ya, kalau di dalam kitab tafsir dia kata Allah menggunakan perkataan kami lit ta'zim. Untuk Allah mengagungkan zatnya. Jadi Allah mengagungkan zatnya dengan Allah menggunakan kalimah jamak. Ini bukan bahasa Melayu. Ini bahasa Arab. Bila orang Arab menggunakan jamak untuk satu, bermakna dia mengagungkan. Ya? Mengagungkan dirinya. Macam saya bercakap dengan satu orang, abang, apa khabar keluarga antum? Saya tak kata anta, antum, bermakna saya memuliakan dia. Ini bukan bahasa Melayu. Kalau kita petikaikan, orang petikaikan, kenapa Allah menggunakan na? Na bermakna jamak. Tak, ini bukan bahasa Melayu. Ini bahasa Arab. Penggunaan jamak untuk satu orang menunjukkan ta'zim, mengagungkan. Allah mengagungkan zatnya. Sebab tu Allah kata kami telah menurunkan. Maknanya Allah mewakili segala kehebatan dengan bala tentera dan kerajaannya telah menurunkan. Mana maf'ul bihnya? Cermat sikit, maf'ul bih bagi apa? Siapa tak betul maf'ul bih, kita punya muka bumi akan runtuh. Mana maf'ul bih? Ada yang kata sama tak? Siapa kata sama, abilah runtuh muka bumi ni. Ya? Allah menurunkan langit ke menurunkan air? Apa tanda maf'ul bih? Ni orang belajar nahwu akan tahulah. Maka kami telah menurunkan air, bukan menurunkan langit. Jadi tuan-tuan yang belajar bahasa Arab nampak di sini. Inilah dipanggil maf'ulun bih. Jadi orang Melayu senang faham kalau kita tangkap maf'ulun bih. Cuba terjemah wa anzalna. Kami telah menurunkan ma'an air min as-sama'i, daripada langit. Ni bukanlah maknanya langit itu air turun daripada mana? Awan kan? Ya, jadi makna kata ulama tafsir min jihatis sama. Daripada jihah. Apa nak jihah? Arah. Maknanya Allah turunkan air itu daripada arah atas, iaitu langit. Nanti orang fikir pula bila harfiah di segi saintifik dia tak betul katanya. Allah apa ni bukan turun daripada langit. Ya, hujan tu turun daripada awan. Jadi maknanya daripada arah langit, makna di situ. Dari segi harfiah dia kita tahu makna langit. Tetapi bagi orang Arab dah faham, maklum lah.
Jangan lurus sangat. Jadi pemahaman yang lurus tu menyebabkan ulama tafsir mentafsirkan, dia kata wa anzalna ma'an, kami telah turunkan air min jihatis sama, daripada arah langit, iaitu daripada arah atas itu. Okey, sampai situ sempurna. Satu lagi nikmat yang Allah turunkan kepada kita, ya, kebesaran Allah. Allah turunkan air daripada langit. Fa, di sini fa apa? Fa ataf, lalu. Ambatna, cuba tuan-tuan tengok fi'il apa tu? Ambatna, fi'il madhi, ya. Dhamir dia ada na ni, maknanya apa? Cuba tengok fi'il madhi yang hujung dia ada na. Nahnu maknanya kami. Fi'il madhi telah, perbuatannya menumbuhkan. Apa? Mengembangkan, menumbuhkan. Ni makna tumbuh lah, menumbuhkan. Okey, kalau huwa, macam mana bunyinya tuan-tuan? Huwa, dia telah menumbuhkan. Okey, kalau nahnu ambatna. Kalau huwa ambata, ambata. Okey, kita tengok anbata. Anbata ini fi'il madhi yang pangkal dia ada alif, iaitu hamzah di sini. Maknanya pattern dia adalah pattern sifir berapa? Tetap sifir 2. Sifir 2 bunyi macam mana? Af'ala. Makna penambahan yang berlaku juga adalah alif hamzah di sini. Ni pun kena buang. Kalau kita nak cari dalam kamus, kita kena cari nabata. Nabata, dia telah tumbuh. Kalau ambata, dia telah menumbuhkan. Makna siapa yang menumbuhkan ni? Dia. Kalau di sini, kalau di sini kami, iaitu Allah telah menumbuhkan. Makna dia tak tumbuh sendiri, ya, tumbuh-tumbuhan itu. Okey, jadi maknanya bila ada, biasanya, tapi tak semua boleh pukul rata, tapi bila ada alif ditambah pada fi'il madhi, dia ada imbuhan kan, menumbuhkan. Kalau nabata saja, dia telah tumbuh. Ambata, dia telah menumbuhkan. Okey, fa'il dia siapa tuan-tuan? Dia iaitu nahnu, kami. Kami ni siapa? Allah, ya. Dan kerajaannya, kami telah menumbuhkan fiha, di dalamnya, padanya, iaitu di muka bumi, min, dari, kulli, daripada setiap. Okey, kes yang samalah. Dia baris bawah sebab apa? Dia baris bawah sebab terletak selepas haraf jar. Dia tidak ada alif lam dan tanwin sebab apa? Mudhaf. Tak ada alif lam dan tanwin. Mana mudhafun ilaih? Zaujin. Jadi ini kita kata ni mudhaf, yang ni dipanggil mudhafun ilaih. Apa syarat mudhafun ilaih? Baris bawah. Clear. Kenapa zaujin ada tanwin? Ada tanwin pula. Apa jawapan dia? Kalau nak bersandar, tak boleh tanwin. Okey, jadi sebelum tu sebelum kita kata dia mausuf sifat nanti dulu. Tapi dia tak ada dia ada tanwin sebab apa? Dia jawapan dia adalah jawapan kembali pada pelajaran tadika dulu. Apa dia? Isim bila tak ada alif lam mesti ditanwinkan. Itu satu sebab. Bila tak ada alif lam ditanwinkan. Satu lagi kita mesti jelaskan, dia tidak ditanwinkan sebab dia tidak jadi mudhaf. Kalau dia nak jadi mudhaf kepada perkataan sebelahnya, mesti dibuang tanwinnya. Ya, bermakna dia bukan mudhaf lah ni.
Ya, bukan nak bersandar kat sebelah, tetapi dia adalah kes zaujin karimin. Apa makna kulli tadi? Setiap zaujin, pasangan. Ya, karimin, yang mulia, yang baik. Ya, kalau di dalam tafsir dia kata min kulli sinfin hasanin, maknanya apa ni, semua pasangan yang elok-elok, yang baik. Ya. Sekarang ni persoalan yang kita bincangkan, sebab dia ni bukan mudhaf, tetapi dia telah digabungkan perkataan ini, dua ni. Zaujin karimin, sama cirinya, bermakna dia dia berdua ni, kita kata yang pertama ni panggil mausuf. Apa makna mausuf? Perkataan yang nak disifatkan. Yang ini dipanggil sifat. Maka bila kita mendakwa dia mausuf sifat, ya, kita nak sifatkan perkataan pasangan, maka sifat pasangan tu apa? Baik, elok, okey, maka dia mesti 4 ciri sama dikeluarkan. Sila tuan-tuan dan puan-puan. Pertama, tanwin dia sama. Okey, bila tak ada alif lam mesti tanwin dia sama. Yang kedua, baris dulu. Baris dia apa? Baris bawah. Okey, baris bawah. Kemudian jantina dia apa? Muzakkar. Okey, satu lagi, bilangannya apa? Mufrad. Bila dua-dua ni mausuf dan sifat menepati 4 syarat di sini, maka sah dia menjadi mausuf dan sifat. Ya? Kita dah bincang satu tajuk khas mausuf sifat ke belum? Dah dan kita telah bincanglah mausuf sifat mudhaf mudhafun ilaih seperti minggu lepas. Okey, cuba tuan-tuan terjemahkan semula. Lalu fa'ataf ambatna, kami telah menumbuhkan. Fiha, nya ni apa? Al-ard, muka bumi. Min kulli zaujin karimin, pasangan yang baik. Ya, maknanya setiap tumbuh-tumbuhan tu Allah bagi pasang dan akhirnya membiak. Ya, itu kena tanya orang-orang botani lah. Ya, dia lebih dapat menjelaskan lebih baik daripada ustaz. Ya, sebab tu orang saintis ni dia dapat memahamkan orang, ya, mengenalkan orang pada Allah lebih, yang sebenarnya lebih tepat daripada ustaz lagi menerangkan, sebab dia tahu detail benda tu. Okey, sebab itu pendekatan Harun Yahya sangat mudah diterima oleh orang pada zaman sains ni. Ya, banyak orang peluk Islam dengan pendekatan dia. Begitu juga macam seorang syekh dari pendekatan Universiti Iman di Yaman. Ya, Syekh Abdul Majid Zindani, dia juga mengambil pendekatan tauhid dengan mendekatkan Al-Quran itu dengan sains. Jadi banyak juga profesor besar yang memeluk Islam. Ya, sebab Al-Quran ni sangat banyak menceritakan tentang sains, ya, kehidupan. Sebab tu bila dulu Syekh Ali Tontawi, dia pergi masjid, ya, di kampung dia. Bila pergi masjid, banyak ustaz-ustaz akan bercerita tentang hukum hakam, ya, tentang tauhid, akhlak. Tapi dia keluar saja masjid, dia tengok keliling daripada sepanjang jalan dia tu kebun-kebun, pokok-pokok, tanam-tanaman, air, udara. Dia tengok langit. Dia kata apa? Ya, macam ustaz ni tak cerita tentang benda ni. Dan akhirnya sampailah dia mengkaji ayat-ayat Al-Quran. Sebenarnya ayat Al-Quran ni penuh penceritaan dengan alam sekitar tu, supaya kita kenal Tuhan. Ya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, saya tak boleh cerita panjang-panjang tu sebab saya tak reti. Saya nak cerita yang ni je. Jadi daripada ayat yang kita baca tadi, iaitu ayat yang 10 tadi, yang sebenarnya ada 3 sefer 2, ya, atas wazan atau atas pattern af'ala. Yang pertama anzala, yang kedua ambata. Ayat yang sebelum tu ada tak? Iaitu alqa, pattern dia sama.
Ya, ayat sebelum tu wa alqa fil ardi rawasiya. Ya, sama af'ala dengan perkataan alqa. Cuma masalah alqa ni, masalah dia apa? Ada ya di hujung. Jadi dia tidak dapat nak dibariskan alqa ya. Dia alqa. Ni inilah pattern sifat 2. Alqa maknanya dia telah meletakkan. Okey? Anzala menurunkan. Ambata dia telah menumbuhkan. Okey? Jadi maknanya tuan-tuan tengok ni 3 pattern yang sama. Alqa, anzala, ambata. Dah masuk isyak belum? Hampir. Berapa minit lagi? 1 minit lagi. Betul bang? Ya. Okey. InsyaAllah kita berhenti bersiap untuk solat isyak dulu. Huwa alqa. Ya ni sini. Apa ni, kalau kita nak tengok pattern ni, kita ada bincangkan tak dulu? Kalau sifat 2, tuan-tuan boleh tengok muka surat fi'il madhi sifat 2 yang ada hujung dia masalah 2, 3, 4 ni. A'ta. Pattern dia a'ta. Hafal dah abang A'ta sama dengan alqa. Tuan-tuan dapat al-a'ta tu boleh jalankan alqa. Ya, kalau di sini a'ta, a'taya, a'tau. Kalau alqa, alqaya, alqau. Ya. Okey bang. Macam mana? Sifir berapa ya? Sifir tu ada disebut tu yang kita contoh tadi madda, sifir 1A. Sifir 1. Tapi 1A B C D E F tu saya belum ajar. InsyaAllah lepas isyak. InsyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.